insya Allah ada jalannya, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada.
terjadilah makhluk itu di antara makhluk yang hal keadaan mempermainkan agama dan manusia pada ketika itu. Bila mana dalam keadaan dia beramal seolah-olah dia menghasilkan mendapat redha bagi Allah tanpa menzahirkan takut kepada Allah, hingga kan orang begini boleh mempermain-mainkan Allah pada bila-bila masa sahaja, tuan-tuan. Ini pendapat Al-Ghazali, ini di antara pendapat Al-Ghazali. Cuba tengok di antara beberapa syarah kitab-kitab seperti mana Syairul Salikin. Cuba tengok. Ya, dia rajin semayang, tetapi bila tak ada kata dia buka aurat, dia tak rasa berdosa dengan Tuhan. Ya, dia rajin ibadat, dia pergi umrah, tetapi dalam keadaan dia beli kereta dengan secara riba, dia tak merasa berdosa dengan Allah. Ya, dia dah berapa kali pergi haji. Apa haji yang dia tak buat? Haji qiran dia buat, tamattu' dia buat, haji abdal, haji di antara dia dah buat haji, tiga haji dalam keadaan dia buat. Ifrad dia dah buat, tamattu' dia dah buat, qiran dia dah buat, haji nomoto pun dia dah makan, haji ketotol pun dia dah dapat. Apa yang tak dapat dekat dia? Dia pergi haji berulang-alik dalam keadaan demikian, tetapi tidak hal keadaan membuka, tidak memecahkan hajinya dengan sifat rukh dia kepada Allah Ta'ala. Dia rajin pergi haji, tapi disandingkan anak dengan keadaan berdosa, dengan keadaan tak menutup aurat, dia rasa macam tak berdosa dengan Tuhan. Ini masalah besar ni. Ini bukan masalah kecil, bukan masalah dunia, masalah dunia akhirat. Kalau orang yang melakukan salah, kemudian dia melakukan salah dan silap dengan Tuhan, kemudian tiba-tiba menimbul satu penyesalan di dalam hati, yang ini ada harapan lagi, Tuhan. Tapi jangan dia berlepas, jangan dia berjuang, jangan dia berserban. Dia merasa dia dah mendapat redha daripada Allah, dia dah merasakan dia di antara yang hampir kepada Allah, hingga kan dalam keadaan bila dia melakukan suatu kesilapan dengan Tuhan, dia tak merasa bersalah apabila melakukan satu kesilapan. Contoh macam saya katakan tadi, dia semayang kami rajin, tapi beli kereta dengan riba, tak rasa bersalah dengan Tuhan. Dia semayang kami rajin, beli rumah secara riba, tak rasa bersalah dengan Tuhan. Dia rajin beribadat, dia rajin semayang, dia rajin membuat amal kebajikan, tetapi dia nyandingkan anak depan orang ramai dengan keadaan tak menutup aurat, dipaparkannya di hadapan orang ramai, dia merasakan benda itu bagaikan tak salah hubungan dia dengan Allah. Ini jaga baik-baik. Jadi kebanyakan orang yang alim di antara ilmu yang diberkati itu ilmu yang bertambah kepada diri manusia, yang semakin dalam keadaan dia takut kepada Allah. Bukan makin banyak ilmu makin samseng dengan Tuhan. Ini makin banyak ilmu makin samseng dengan Tuhan. Kita dah bagi tahu dah, iblis masuk neraka tu bukan dengan sebab dia main ekor, dia main toto, dia magnum, dia zina, bukan. Punca dia tak layak masuk syurga, dikeluarkan daripada syurga sebab action je lebay. Sebab takabur, dia mengaku dia buat daripada dia berbuat daripada api, sedangkan Adam daripada tanah. Mana lebih mulia antara api dan tanah? Sifat takabur ini yang buatkan dalam keadaan dia terkeluar daripada syurga. Faham? Jangan salah faham betul-betul. Sebab itu yang banyak di hal keadaan antara prasmi neraka itu termasuk di kalangan ulama-ulama yang mereka mengaji ilmu demi kepentingan dunia, hal keadaan mendapatkan ilmu semata-mata dalam keadaan untuk menarik perhatian orang, yang ulama yang gila hubbul jah, gila kemegahan, hubbul syuhra, gila kemasyhuran, yang hubbul riyasah, gila nak jadi ketua, macam-macam hubbul dunia, yang hatinya penuh kecintaan terhadap dunia. Ini ulama, tuan-tuan. Sebab tu kebanyakan antara ciri-ciri orang yang meresmikan neraka termasuk ni, buang. Dia kena buang betul-betul. Tak boleh buang perkataan sifat action, riak, takabur ni, nak kena buang habis-habisan. Maka yang dikatakan kebanyakan orang pandai bercakap tentang agama, orang bercakap tentang Islam, orang bercakap tentang Allah, ma fi qulubihim, sedangkan dalam hati mereka tidak ada apa-apa hubungan dengan Allah. Kalau saya terperincikan di antara huraian ini, termasuk di kalangan orang-orang yang bermunafikin yang beribadat kepada Allah. Mulut mereka memuji akan nama Allah, sedangkan pada hati mereka tidak ada ingatan terhadap Allah. Dalam hati mereka mengingati barang yang lain daripada Allah. Yang ini sifat kebanyakan manusia. Mulut memuji akan nama Allah, sedangkan hati mereka lalai daripada mengingati Allah ketika melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Yang ni nak kena prepare. Dalam bab yang lepas saya katakan bahawa solat itu adalah urusan hati dengan Tuhan. Memanjatkan hati itu dengan Allah. Segala puji bagi Tuhan, bagi Allah, Tuhan semesta sekalian alam, yang maha pemurah lagi amat mengasihani, yang memerintah pada hari agama. Sehingga Engkau ya Allah yang kami sembah, sehingga Engkau ya Allah tempat kami minta pertolongan. Tunjukkanlah kami ya Allah, ya, berbicara dengan Tuhan setiap kali dalam salat, bukan sekadar dia membaca.
Ini contohlah tuan-tuan, janganlah marah. Selamat Hari Raya. Benda yang perlu dalam keadaan di repair, barang yang perlu dalam keadaan diperbaiki, yang diperbaiki, mesti dalam keadaan benda ni dibuat. Pasal benda yang paling kita menakutkan dalam bentuk begini, selama ini kita menghafal surah Fatihah, baca di antara surah ayat-ayat lazim dan sebagainya. Pada hakikat kita sendiri pun tak tahu apa yang kita bercakap dengan Tuhan dalam sepanjang 60 tahun kita beribadat kepada Allah. Itu babak solat. Nak cerita yang Al-Quran itu dia perlu dipahami kerana dia merupakan mesej dan merupakan peraturan, dia merupakan bekalan yang Allah jadikan akan setiap insan, di mana panduan dia hidup di atas dunia mesti berteraskan kepada Al-Quran untuk keselamatan dia di dunia dan kejayaan dia di akhirat. Tapi peta yang Tuhan bagi pun kita tak faham. Peta yang Tuhan bagi Al-Quran 6,000 mesej itu tak pernah kita nak ambil faham. Apa yang Tuhan sarankan dalam Al-Quran, karenanya akan menghadapi begini-begini, keadaan begini-begini. Allah yang membagi panduan. Daripada kita tak ada dijadikan tuan-tuan, daripada Aimani yang hanya itu dalam keadaan dijadi, tiba-tiba jadi manusia sebesar-besar ni dalam surau ni lebay. Asalnya daripada Aimani yang hina, jadilah orang macam-macam rupa atas surau. Yang ini jadi rupa, yang ini begini rupa, yang ini begini rupa. Bermula daripada Adam ini. Bila dia simpankan di dalam rahim, dikukuhkan air itu tadi, walau apa terjadi pun, andainya dia berkendak benda itu menjadi bayi, maka dia akan perkukuhkan di antara air-air itu, diperkukuhkan kedudukannya ketika berada di dalam rahim. Baik. Daripada tak ada, kita diadakan. Yang tak masuk akal sistem diadakan kita daripada air yang hanyut, yang dikeluarkan daripada tempat yang hina, yang ditembak daripada tempat yang hina, diproses di dalam lubang yang hina, dikeluarkan daripada tempat yang hina. Akhirnya jadilah manusia apabila dikurniakan rezeki mengenal dia akan Islam dan Allah, maka cantiklah kemuliaan yang Allah susun pada ketika itu. Daripada tak ada kepada ada, daripada mani menjadi manusia. Apa lagi yang mengesahkan manusia tentang ketuhanan Allah? Ini contoh-contoh Selamat Hari Raya. Fahamkan betul-betul ayat ni. Maknanya orang yang bercakap pada mulutnya dan juga dia berkata pada hatinya. Itu syarat di antara orang yang terlepas daripada sifat munafikin. Kadang-kadang dia bercakap, contohlah ada baik. Siapa yang tak boleh cakap baik? Cakap baik, tapi perangai belum tentu. Contoh, mak dadah pun kalau dia keluar daripada penjara, dia pesan ke anak dia, kau nak buat apa perangai yang kau buat anak, jangan kau hisap dadah sial ni sudah. Ayat power lah baik. Dia sial punya dadah. Dia pesan, yang bercakap begitu. Kemudian dalam keadaan orang yang bercakap itu, bila tidak ada barang yang ada pada hatinya, keikhlasan hati dia tentang bahayanya dadah, keikhlasan hatinya tentang bagaimana hal keadaan, bagaimana di antara rosaknya dadah. Bila percakapan demikian diajukan kepada anaknya, maka dia tidak akan mendatangkan kesan, dia tak akan pukul kepada roh, dia tak pergi kepada hati anak-anak tuan-tuan. Maka sebab itulah di antara ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ada kalanya percanggahan yang berlaku dalam peringkat hati dan juga dengan peringkat mulut. Ada kalanya dia bercanggah pula daripada peringkat mulut dengan peringkat perbuatan. Ini sifat-sifat orang munafik ni tuan-tuan. Orang munafik ni dia punya bahaya sampai Allah menegaskan dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan tengok di antara dalam surah Taubat, Allah nyatakan apa dia? In tastaghfir lakum sab'ina marratan falan yughfirallahu lahum. Maknanya Allah tunjukkan, hey Muhammad, orang munafik ni, kalau engkau sendiri yang mintakan istighfar 70 kali untuk orang munafik, Allah Ta'ala tak akan mengampunkan dosa mereka. Ada syarat sifat. Yang pertama, dia berlaku dua alam. Mulut dia bercakap lain, hati dia bercakap lain. Yang kedua, di antara mulut dia cakap lain, perbuatan dia cakap lain. Kalau dalam suratul Aswaf, Tuhan kata kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Satu kemurkaan yang paling besar di sisi Allah Ta'ala, sebenarnya kamu pandai berkata-kata sedangkan tiap hal kamu tidak melakukan akan dia. Ini sifat orang yang lidah bercabang. Sama ada dia pada bercabang daripada peringkat dalam hati dengan lidah, daripada peringkat lidah dengan perbuatan. Dia bercabang dua kali ni tuan-tuan. Sebab itu yang paling susah jaga ni lidah. Sampai Rasulullah menyatakan, kamu jamin kepada aku apa dua di antara dua, nescaya aku jamin kamu
kamu syurga. Apakah dua di antara dua? Yang pertama, jaga lidah antara dua bibir. Yang kedua, jaga faras, yakni kemaluan antara dua kaki. Andainya kamu boleh jamin dengan dua penjagaan ini, aku jamin kamu syurga, kata Rasulullah. Janji Rasulullah. Bermula daripada mulut. Yang kita duk bahas, kita pedulikan, jangan cerita orang luar. Kita cerita nak repair diri kita. Sampai bila kita nak baca Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta sekalian alam. Kita puji akan Allah. Padahal bila orang tu, bila manusia, bila orang ni, bila dia memuji sesuatu, menandakan benda tu ada dalam hati. Dia suka, dia redha, dia cinta, maka dia puji, menandakan barang tu, benda yang dipuji itu berada di dalam hati. Tetapi takkan jumpa manusia yang mulutnya memuji akan nama Allah, sedangkan hatinya penuh ingatan terhadap Allah. Jarang. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang musim panas ni. Dia punya terjemahan dia lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rumput banyak dah mati dah. Maliki yaumiddin. Air tasik macam pun dah turun nampak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ramai pula orang mencing nampak. Ihdinas siratal mustaqim. Rotek aku mati pula minggu depan. Padahal saya dah membahaskan ayat ini mukadimah dalam pengajian ilmu tasawuf. Saya dah bahaskan Allah la yansuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin Allah yansuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok pada zahir kamu dan jasad kamu, bahkan Allah menilai pada ketika kamu beribadat, ketika kamu mengayak di atas muka bumi Allah. Allah tak pandang pada wajah kamu, tak pandang pada ajsam kamu. Allah melihat hati kamu
Tuhan. Hati ketika dalam mulut memuji akan nama Allah, bagaimana engkau tenggelam di dalam segala pujian. Hati ketika dalam keadaan membacakan ayat-ayat dalam bentuk mukhatabah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya engkau yang kami sembah. Ayat yang bentuk mukhatabah, kadar mana engkau mendapat cita rasa setiap kali daripada dialog itu kehampiran hubungan batin kau dengan Allah. Ini contoh semayang je baik, bukan cerita tinggi-tinggi pun, buat semayang je. Pembelahan. Itu orang yang alim pada lidah dia. Orang yang apa? Yang alim pada lidah dia. Allah nyatakan dalam hadis qudsi. Allah nyatakan, ceritakanlah tentang aku, walau sebenci mana pun manusia terhadap kamu. Itu hadis qudsi tuan-tuan, jangan dibetah. Ada orang ke suka agama ni ramai ke? Tak ada, baik. Tak berapa orang ramai yang minat suka agama ni. Dia kata agama ni nak suruh pakai tudung, sebab tu dia tak pakai tudung, menunjukkan dia tak minat ajaran agama. Agama ni tak boleh nak bebas, kejap-kejap nak semayang, kejap-kejap nak semayang. Dia rasakan agama ni mengongkong, maka sebab tu dikatakan agama ni satu benda yang menekan pada jiwa dia. Tak nampak kenikmat yang Tuhan dah bagi, pedulikan orang, kita baca kita. Apa ni itu saya bagi contoh. Maksudnya tak nampak ke tuan-tuan, tak nampak ke? Di mana di antara ketika manusia hari ini dalam keadaan dibanjirkan seperti zaman Nabi Nuh, di mana kita sekarang tenggelam di dalam banjir maksiat. Tiba-tiba Allah naikkan kita dengan bahtera di masjid-masjid dan di surau yang bakal menyelamatkan perjalanan kita di dunia ni tuan-tuan. Dulu banjir Nabi Allah Nuh, air mutlak. Banjir zaman Nabi kita, banjir zaman Nabi Nuh itu berulang pada zaman sekarang. Tetapi pada maknawinya bukan banjir air, tetapi banjir maksiat. Keluar daripada rumah dan nampak di mana maksiat telah berlaku. Jalan pergi kerja, seluruh alam ini keliling daripada kita adalah maksiat yang menggamit kerohanian supaya berpaling daripada berhadap kepada Allah, tuan-tuan. Ya. Pelan-pelan tengok. Kawal seberapa pun dikawal. Maka di antara dengan berpegang, orang yang alim dia dengan lidah dia dan jahil dia dengan hatinya. Bila tanya duduk dalam bentuk demikian, orang alim sembahyang Allahu Akbar, dia memikirkan diri dia. Bila dia sembahyang, dia memikirkan imam apa kata makmum tentang diri dia. Apabila dia sembahyang, bila dia berceramah, dia fikir apa kata di antara orang yang mendengar ceramah dia. Dia tak pernah berkata bahawa di antara ketika dia nak berceramah, yang pertama Allah memilihkan lisan dia untuk menjadi syarat laluan, memberi nasihat untuk sampai ke dalam hati manusia. Dia tak pernah berceramah hal keadaan dia memikirkan setiap kali dia berkata, dia tak memikirkan apa yang nak dikatakan hal keadaan yang dia sedang ditilik oleh Allah. Allah yang memberikan dia anugerah untuk berceramah. Dia tak pernah berfikirkan tentang urusan Allah terhadap urusan dia dengan Allah. Bahkan dia akan berurusan dengan seorang lain supaya menarik perhatian ceramahnya, bukan dalam keadaan menuntut bagi di antara apa yang dikehendaki, apa yang hal keadaan digaris pandukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini air zaman lah tuan-tuan. Ya. Dia jadi satu begitu. Bila diajak manusia yang tak mengenal Tuhan kepada agama, maka lawak itu adalah lebih baik dibandingkan daripada bercerita tauhid. Tetapi kalau seandainya manusia itu diajak dia kepada tauhid, seandainya mereka yang cenderung kepada tauhid, nescaya manusia akan takut untuk ketawa. Manusia takut dalam keadaan kelewatan masa peringkat dalam keadaan penghujung daripada umurnya yang hampir dituai oleh malaikat Israel. Dah 60 tahun dia beribadat, masih lagi belum mengenal siapa pencipta, tuan-tuan. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Tinggal ke lebay, buat pening kepala ke semua. Dan tercengang aku bagi orang yang bimbang ia dengan keaiban manusia, padahal lupa dia akan keaiban diri dia. Dia nampak salah orang, dia tak nampak salah dia. Apa ni begini. Dia duduk depan surau. Bila tengok anak orang lalu pakai skirt, astagfirullahalazim, manusia ni apa nak jadi air zaman ni, ya Allah, Masya Allah. Balik rumah sekarang dia bukanya Astro, tengok Gusti perempuan pula tu. Siap fokus lagi, kopiah tak lecut, tengok Gusti perempuan. Pum. Ketika di hadapan
nampak akan suatu maksiat, ketika bersendirian rupa dia adalah raja maksiat. Inilah dia bapa bagi segala munafik. Dia pandai bercakap agama depan orang, sedangkan dia sendiri terbabit jual beli kereta rumah dengan permasalahan riba. Dia berdiri di atas mimbar, ibadallah, itaqullah, sekalian hamba Allah, takut kamu akan Allah. Yang menyeru itu terlibat dengan riba, yang menyeru itu tadi menyandingkan anak, yang menyeru itu tadi hal kanan, tak heran maksiat yang berlaku di kalangan ahli keluarga. Tuhan suruh bela tu je, ku ampusakum, ku ampusakum. Baca cepat-cepat. Berjagalah diri kamu dan jaga wa ahlikum, keluarga kamu. Bukan ku putih. Bukan. Allahu Akbar. Sihat tengok. Pelan-pelan dah bang, kita kayu sama-sama bang, ya. Habis diherankan pada aib manusia. Orang lain membuat dosa kecil, tengok mak rempit angkat motor menggiring kerja Pak Haji. Tetapi Pak Haji bila cukup bulan bayar kereta cara riba yang lebih besar berkali ganda daripada dosa mak rempit. Dia tak nampak benda ni berdosa. Faham lebih? Kerja yang orang nampak tak berdosa tapi protokol. Apa dia? Hutang bank. Kerja yang nampak tak maksiat padahal dia dosa besar. Aku kalau dah cakap Melaka dosa besar tu memang tak kecil lebih. Memang dosa besar. Bila Nabi Musa dia naik munajat kepada hadrat Allah Ta'ala, Allah firman kepada Nabi Musa, "Hei Musa anak Imran, beritahu kepada yang sekalian daripada penduduk bumi bahawa sesungguhnya aku adalah Tuhan yang ada, Tuhan kamu yang marah dan benci kepada mereka yang terbabit dengan riba. Barang siapa yang terbabit dengan riba, beritahu kepada mereka bahawa murka yang besar daripada Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Dan barang siapa yang terbabit dia dengan apa-apa perjualan beli, hutang dan sebagainya dengan cara-cara riba, maka Allah firman, fala takul, jangan kamu berkata ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa berbagai-bagai walaupun di hadapan Baitullah, wala asma wala anzur, selagi tak selesai urusan riba, Allah Ta'ala kata aku tak pandang orang tu dan aku tak akan dengar permohonan mereka." Ya, faham betul-betul. Ni agama, cara hidup. Kejap aja, kita merupakan di antara orang yang dihantar dalam kursus sekadar 2 jam 20 minit waktu akhirat, 63 tahun waktu dunia. 63 tahun pada umur dunia menyamai dengan 2 jam 20 minit waktu akhirat. Kita sekarang ni dalam kursus. Dia bagi kita di antara kertas kerja kursus itu lebih kurang 30 juzuk Al-Quran supaya kita memahami perjalanan semasa dalam kursus. Ya, itu kerja kita. Bila dalam kursus, dia tak boleh keluar suka-suka dia. Dia tak boleh buat apa suka-suka dia. Pasal hidup ni sekejap aja. Tak lama, sekejap je. 2 jam 20 minit pada waktu akhirat. Kalau dah 63 tahun tu, saat pun tunggu sikit nak bergerak je. 63 tahun lah. Kalau dia nak mengatakan bahawa umur dia ni panjang sebab Allah sayangkan dia kuat ibadat, siapa kita nak bandingkan dengan Muhammad bin Abdullah? Muhammad tu kekasih dia, tanda sayang tu dia ambil. Sayang, mati itu tanda sayang Allah yang paling nyata. Mati itu satu kenyataan kasih yang paling nyata daripada pihak Allah. Sebab tu kadang-kadang bila dia mikir-mikirkan umur dah peringkat 60 tahun, 70 tahun dalam keadaan demikian, bila takdir kata dia lupakan tentang aib diri dia, dia pandang pada aib orang, lalu dia ada keyakinan seolah-olah dia mengatakan syurga berada di sebelah tangan kanan kau. Dia pandang pada kesilapan orang lain, maka dia menganggap diri dia adalah yang terbaik. Yang ini kebanyakan perangai manusia, tuan-tuan. Sebab itulah contoh katakanlah seorang imam ni dia terbabit dengan satu permainan karaoke dekat rumah orang kahwin. Contohlah, tak kisah imam mana-mana, katakan contoh, bila dia terbabit dengan permainan karaoke, perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan oleh orang dalam keadaan begini,
cara dalam bentuk demikian, dia bagaikan aib besar. Kalau setakat hari ini orang, contohlah kalau orang taman kau, takkan aku duduk taman kau nak cerita taman lain. Contoh orang taman tuan-tuan, kalau baca dekat suara khabar malam ini dekat Kuala Lumpur ada orang yang kena bunuh, dicencang dia, dikerat 18 dan sebagainya. Berita tu 2 hari lepas tu tenggelam je. Tapi bila dengar kata imam terbabit dengan karaoke, ataupun imam rempet motor ke, atau imam tercuri selipar ke, ataupun imam dalam keadaan curi telur ayam ke, ini cerita sampai habis riwayat hidup imam, takkan selesai lagi cerita ni lepas. Dia bagi orang ahli agama dah. Biasa dia memang cari orang ahli agama, dia tak boleh jaga silap. Pasal dia punya musuh beratus mengatikan di mana kesilapan dia. Lalu orang berdakwah, datanglah jemaah tabligh ni dekat taman. Ni contoh tau, kau jangan kecil hati kalau contoh ni. Datanglah jemaah tabligh, pakcik, jom kita sama-sama kita ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari kita sama-sama dalam majlis fikir pada hari ini, sembahyang berjemaah dekat begini. Apa jawab dia? Saya walaupun tak pergi surau, tapi saya tak babit dengan perkara-perkara karaoke ni. Contoh, saya walaupun tak pergi surau, tapi saya tak pernah curi telur ayam orang. Kisah ni nak mantai imam ni tadi ni. Dia nak mantai imam ni tadi pasal cerita imam curi telur ayam. Bila dia tengok keaiban yang berlaku pada ahli agama dan keaiban yang berlaku pada diri orang, dia merasakan diri dia adalah cukup baik. Bila dia tengok orang alim melakukan suatu bilang alim dalam keadaan tergelincir, lalu dia merasakan diri dia lebih baik daripada orang alim. Yang ini 88.8 dalam pemikiran manusia, tuan-tuan. Ya, dia rasa dia baik pasal ada orang yang lebih jahat daripada dia. Banyak tu melambat kau tak payah cari, duduk je kat depan dekat. Duduk je depan rumah kau tu, kejap lagi yang jumpa dah macam-macam orang. Hal keadaan lupa mendekatkan keaiban dirinya, padahal dia terlupa keadaan diri dia. Kau pergi sibukkan keadaan orang, kau dah ada surat ke nak jaminan surat masuk syurga? Yang kau pergi bertempik-tempik tentang maksiat orang ni, kau dah ada ke surat kelepasan daripada neraka? Istilah di antara bila kau berdakwah orang tak nak, kau mula naik marah apa pasal? Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam tengok suratul Ghasyiyah, innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kerja kau yang Muhammad bagi peringatan, tak ada hak bagi kau dalam keadaan nak memaksa mereka. Kita sebagai bagi peringatan, pasal kerja dia bukan kerja yang seperti mana fardu ain yang lain. Wal takum minkum ummatun, bila anda ada segelintir di kalangan kamu, hukum berdakwah ni fardu kifayah sahaja. Sebahagian faham, akhirnya dia terlupa aib pada diri dia. Bila dia tengok di antara, bila tengok orang, contohlah, dia tengok apalah orang tu semayang begini-begini, apalah orang tu begini-begini, apalah orang tu begini-begini, tapi dia terlupa membuka fail dia pada ketika itu. Aku hidup dah 60 tahun, kitab tauhid mana yang aku dah khatam dalam mengenal Tuhan aku? Hal keadaan aku hidup dah 60 tahun, kadar mana kemanisan yang aku kecap bertuhankan kepada Allah? Aku berumur dah 50 tahun dan 60 tahun, setiap kali ibadat kadar mana aku tenggelam dalam kelazatan bermuamalah dengan Tuhanku. Dia sendiri pun belum mendapatkan Allah, dan dia sendiri pun tak pernah kecap kemanisan bertuhankan Allah, dan dia sendiri pun tak pernah tenggelam keasyikan bersama Allah. Namun dalam keadaan dia leka mengkritik pada orang-orang lain, kesilapan-kesilapan orang lain, sedangkan dia juga pada tahap yang sama masih lagi belum dalam keadaan duduk di kalangan muqarrabin yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak kritik orang, kritik diri sendiri. Tasawuf ini merupakan cermin, pandang cermin pada diri sendiri. Jangan toleh jerawat cermin orang, jerawat orang. Toleh jerawat kau dekat muka kau. Kenapa jerawat ni ada? Kenapa ni ada tanda hitam? Kenapa ni ada parut? Kenapa ni pula ada gini? Kenapa dia ada begini? Tengok pada hati. Kenapa hati gelap dalam berhubung dengan Tuhan? Tengok maksiat mana yang perlu dipadam. Bila mana dalam keadaan takdir kata, kenapa hati masih belum jernih lagi dalam keadaan meletakkan hubungan dengan Allah? Tengok, cek balik di mana kesilapan dia. Oh, ada kecintaan yang selain daripada Allah lebih banyak dalam hati daripada cinta kepada Allah. Bila mengenangkan, kenapa aku tahu bahawa Tuhan aku adalah Allah, tetapi bila kala aku beribadat kepada Allah dalam masa yang lama, aku bosan dengan Tuhan aku.
Duduk dalam majlis agama, aku bosan mendengar hukum Allah. Ini benda yang nak kena bongkau. Kita cakap Melaka je baik. Ini benda yang nak kena bongkau. Kena bongkaukan. Kena bongkaukan benda ni sebelum kita dibungkus. Biar sedap dalam keadaan. Di mana bak kata orang macam pengantin tu. Pengantin ni kalau dia nak pergi nikah, cukup main dia takut. Dia 2-3 hari, seminggu nak nikah tu dia dah pergi body imam. Mana rumah imam tu? Belikan pisang. Faham? Pisang lah yang terbaik, pasal dia makanan orang atas. Pisang kan makanan atasan kan? Mana ada orang bawa? Buaya makan pisang? Tak, beruk je. Dia tengok imam tu usap apa? Imam tu usap apa? Rokok seludup ke rokok apa? Dia beli kerja imam rokok 2-3 karton, dia pergi. Dia nak berkenalan, nak akrab dengan imam, supaya hari dalam keadaan nikah besok imam tak banyak cekedak dengan dia. Imam lah. Imam pun kadang-kadang depan orang ramai banyak cekedak dia lah. Siap tanyalah, mandi adas berapa rakaat. Dah depan orang ramai tu, pengantin dah otak dah tak ke mana lagi dah. Dia pula banyak soal. Maka layaklah kalau keluar dalam akbar tu imam kena lempang, layak. Kalau aku nikah sekali lagi pun kalau kena soal aku lempang imam. Orang dah kursus dah apa kau sibuk depan orang ramai nak menyoal-nyoal, semua mengucap sudah dah. Syahadat balik istighfar sudah dah. Banyak dah soal kau. Siap tanya sepir lagi. Bila takdir kata sebulan nak nikah, hari ni dah pergi rumah imam berbual-bual, besok jalan hari kedua jumpa imam tengah jalan belanja teh, hari ketiga hal besar dia lagi 2 minggu lagi dah pergi jalan rumah imam bawakan lagi hadiah. Dia bermuamalah bermesra dengan imam supaya menghilangkan ketakutan dan debaran dia supaya ketika hari pernikahan dalam keadaan demikian. Yang ini kebanyakannya berlaku. Kebanyakannya lah dia akan terjadi begitu. Bila hal keadaan hari pernikahan tak ada masalah. Sekarang ni permasalahan kita akan berhadap satu penghafal di antara satu penghisapan yang terlalu agung, yang akan hal keadaan berhadap kepada raja bagi segala raja, Malikul Mulki, yang akan menghadap pada ketika itu zat Allah yang bernama Al-Jabbar yang maha perkasa. Nak berhadap kepada Allah Ta'ala, hal keadaan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana hal keadaan saya katakan raja bagi segala raja. Soalan pertama yang akan dikeluar pun cukup memang menakutkan. Apa di antara kalimah yang muda-muda yang manusia dengar pada hari akhirat? Liman mulki hazal yaum. Hari ini siapa pegang kerajaan? Hari ini siapa yang berkuasa? Kata Tuhan. Kalau tidak dia mengaku je, tadi aku dah semayang, alhamdulillah aku semayang. Mengaku pula ibadat itu dengan kekuatan kau, bukan haulah dan kuah ketuhanan. Faham? Ayat dikeluar pada liman mulki hazayum. Hari ini siapa raja? Hari ini siapa pegang kerajaan? Hari ini siapa pemerintah? Hari ini siapa malik? Kata Tuhan. Firman Allah dalam pada mula-mula awal pertemuan manusia besok dengan Allah di hari yaumil mahsyar. Bila kita tahu penghisapan itu akan berlaku, tapi kita tak pernah kunjung Allah sebelum daripada hari penghisapan. Maka dengan sebab itu rajinkan mengunjungi Allah dalam setiap kali dalam keadaan ibadat. Allahu Akbar. Tinggalkan jasad, duduk di dalam surau, bermuamalah dengan rukun yang 13, manjatkan hati naik kepada hadrat Allah, tenggelam dalam meraihkan nikmat Allah yang memilih kita ibadat, tenggelamkan segala pujian kita terhadap Allah Ta'ala, tenggelamkan seluruh daripada jiwa dan raga kita daripada memandang pada seluruh yang dunia yang selain daripada Allah. Hadapkan setepat-tepatnya dan tiliklah dia kepada hak Allah Ta'ala, tuan-tuan. Bila hari-hari semayang bertemu antara hubungan batin yang menghasilkan kehampiran dengan Allah, maka tidak akan jadi masalah orang ini untuk berhadap hari penghisapan yang terlalu agung pada hari kiamat nanti, tuan-tuan. Okey. Rajin-rajinlah kunjungi Allah. Tempat bertapak ni bermula daripada hati. Naik basikal tu hati ni naikkan kepada Allah. Bila suap makanan hati ni dimanjatkan kepada Allah. Bila bangun pagi tarik nafas rasa hidup hati ni naikkan kepada Allah. Bila takdir kata dalam keadaan tengok
tengok anak sehat, bila mata memandang anak yang sehat, isteri yang sehat, hati ini naikkan kesyukuran kepada Allah. Rajin kunjungkan hati ini menziarahi Allah dalam setiap nikmat, dalam setiap bala, dalam setiap musibah, dalam setiap apa-apa sahaja yang hal keadaan di mana manusia ini sama ada ketika di dalam maksiat, maka cepat dia memanjatkan taubat kepada Allah. Andainya di dalam taat, maka naikkan kesyukuran, naikkan di antara pengabdiannya kepada Allah. Andainya di dalam keadaan nikmat pada kedalam, andainya pada ketika itu dalam keadaan dia di kalangan orang yang cuai, orang yang lalai kepada Allah, kembalikan balik ingatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang yang tak payah deposit, yang tak payah penjaga, tak payah gerento, tak payah gerantana, tak payah penjamin, tak payah. Duduklah di mana alam yang maci-maci kakak-kakak duduk di dapur ke atas siling ke, duduklah. Tetapi hati itu dianjurkan oleh Allah. Jasad yang dibela dengan makanan yang sedap-sedap ini, bila dibungkus dalam masa 7 hari, hancur dibaham dia ulat. Tetapi roh yang kerja dia supaya mengingati dan mengabdi dan akar ketuhanan Allah, dia mesti sentiasa diajukan, dihubungkan dia, dikontakkan dia dengan Tuhan. Fi kulli lamhatin, pada setiap kertipan, wa nafasin, pada setiap nafas. Tuan-tuan, anda dama wasi'ahu ilmullah, sekiranya barang bagi keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan belajar, didik peringkat awal. Ya, sian tinggal barang yang bersuci, peganglah bagi aku orang yang bersuci ia dengan air yang zahir. Pada air yang zahir juga, pada hati yang menyuci ia akan hatinya. Bila hal keadaan badan kotor, rajin dia bersuci. Bila kata nak semayang, cepat dia kat semayang. Tetapi hatinya yang kotor, hal keadaan hatinya yang hina, hatinya dalam keadaan bernajis, hatinya yang berbangkai, dia tidak pernah merawat pada ketika itu. Kalau tuan-tuan tilik dalam satu hadis kursi, barang siapa yang melakukan ibadat mereka itu hal sedangkan wujud di dalam hatinya sebesar zarah, dalam sebesar biji sawi, sifat riak dan takabur, maka tidak tilik Allah kepadanya, melainkan lebih bangkai daripada bangkai babi dan anjing lagi. Tuan-tuan, ni riak dan takabur ni jangan pakai, dia milik mutlak Tuhan, pakaian ketuhanan. Mana iblis tu dimarah kerana dia merampas mahkota dan selendang Allah, yakni riak dan takabur. Jubah sunnah Nabi, jubah pakai sunnah Nabi, serban pun sunnah Nabi. Tetapi bila lalu depan orang, action dia melampau-lampau, riak dia, takabur dia. Siapa yang boleh melihat dengan pandangan mata batin dia? Ada manusia yang zahirnya berwatakkan pakaian sunnah Nabi, sedangkan pada batin dia adalah batin seperti mana yang dipegang, yang dipakai oleh iblis ketika ditendang daripada syurga. Tuan-tuan, cuba buang betul-betul, pelan-pelan kayu. Baru bayar pangkal duit kereta, baru bayar duit pangkal aja. Lalu dalam taman combination lagi, kereta 140,000, kau baru bayar 20,000, bukan kau punya lagi. Action lampau-lampau. Kau beli rumah harga 200,000, deposit kau bayar 40,000, bukan milik kau lagi. Tapi duduk dalam rumah tu dah bergaya-gaya, motor kau anggaran dah. Buang. Sifat membesarkan diri ni buang. Dia terjadi bukan antara sifat orang yang membesarkan diri yang paling jelas atas dunia ni siapa dia? Bila orang yang makan nikmat Allah, yang telan nikmat Allah, yang hirup udara Allah, yang hal keadaan bahal keadaan berlebih-lebih dikurniakan daripada nikmat Allah, namun sifat sombong dia tak mau sujud dengan Allah setiap kali masuknya pada waktu sembahyang. Ternyata siapa yang tinggal sembahyang, bapa bagi segala takabur ada dalam jiwa dia. Tuan-tuan, action. Rezeki Tuhan tak, perintah hukum sembahyang tak ada. Yo, syah kan? Samsing tak orang? Samsing boy, bukan kecil-kecil Samsing. Bila anak dia sakit, dah habis ketiau, cakap orang Melaka habis ketiau, tahu ketiau? Dah habis ketiau lah. Ya Allah, ya Tuhanku, anak Den ya Allah, ada dalam ICU ya Allah, tolonglah ya Allah. Pandai pula dia cari Tuhan. Allah panggil dia melalui lisan Bilal, hayya 'alas solah. La haula wala, aku tak ada daya, tak ada upaya nak pergi surau. Dia tak cakap billah, la haula wala quwata illa billah. Kalau dia cakap la haula wala quwata illa
ada harapan lagi. Ini hayya 'alas solah, dijawab la haula wala. Memang tak ada daya, tak ada upaya nak pergi suruh. Kau semayanglah dulu Bilal. Ya. Faham dia? Jangan salah faham. Bergeraknya ibadat ini atas julukan hidayat. Masjid baru Tuhan kasih, cantik. Bila azan berkumandang, hati yang mana dicampakkan dengan nur hidayat, walaupun jarak berkilometer, dia tetap akan sampai di atas panggilan Allah. Tapi bila takdir kata yang tak dijentik dia dengan cahaya hidayat daripada Allah, sebelah masjid Watel Samalu, sebelah masjid, bila tertutup hati dia daripada hal keadaan tak menerima hidayat daripada Allah, sebelah masjid, betul-betul dapur rumah dia sebelah keranda masjid, tak lagi dapat pergi surau kalau tanpa jolukan cahaya hidayat daripada Allah. Faham betul-betul? Yang makhluk ni kena faham. Maka buangkanlah riak takabur ni. Jangan action melampau-lampau. Yang jahil biarkan dengan cara jahil. Yang pelik ni pula, masa dia zaman muda-muda pop ye agogo zaman-zaman itu, kemen banyak lagi dah dilanyaknya hukum Allah. Tapi bila dah pencen ni 2-3 tahun semayang, dah ingatkan dah berhenti dah buat maksiat dah baik. Rupa maksiat lain pula datang. Riak dan takabur mengasa diri dah baik. Ujub mengasa diri dalam berhidayat. Mujub mengasakan diri dah cukup betul. Padahal berpuluh tahun dia lanyak hukum Tuhan. Bila pencen, 5 tahun dah pergi haji, dah balik-balik daripada haji, baru ibadat 2-3 tahun, tiba-tiba diserang. Dia ingat dia dah berjaya berhenti maksiat. Rupa maksiat daripada dalam pula menyerang pada ketika itu. Riak dia, takabur dia, ujub dia mengasakan dirinya dah betul. Ujub dia mengasakan dia seolah-olah dia dah dijamin syurga. Ujub dia bila tengok orang yang tak dapat hidayat lalu dalam keadaan dikutuk pada ketika itu. Ya Rasulullah, dia cerita. Bila dia mengadu tentang amal dia, aku pun telah meninggalkan maksiat ini. Aku telah pun meninggal maksiat dah Syekh. Aku dah tak buat lagi kerja maksiat ni Syekh. Aku tak buat gini mesti maksiat dah Syekh. Dia kata kau buanglah akan maksiat demikian, maka datanglah maksiat yang lain. Maka terperanjat beruk salikin. Apakah maksiat yang lain itu wahai Syekh? Dia kata sesungguhnya kau berhenti pada maksiat yang zahir, kau masukkan maksiat yang batin. Kau bangga diri kau meninggalkan maksiat, bahkan kau tak merasa menyesal dengan dosa apa yang telah kau lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Payah konah hati ni lah baik. Hati ni cukup payah nak jaga. Kadang-kadang hati sendiri pun tak boleh nak jaga hati bini. Cantik muka kau. Hati sendiri pun tak boleh jaga dalam semayang. Nak jaga hati bini. Tak ke beban tu lah baik. Diri sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ni berapa Celsius Kau tak silap, Melaka dah ambil 40 ke atas dah sekarang ni. Melaka dah 40 ke atas. Ni cerita dalam semayang tu, bukan aku berbual dengan kau, tak. Tak pasal-pasal nak bercerita cuaca buat apa. Mereka kata, Melaka sekarang dah 40 ke atas. Cuaca tau, 40 ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia duk bahaskan anak, duk menceritakan dunia barang yang lain. Yang baru, dia ingat tadi barang yang selain daripada Allah Ta'ala ketika melakukan ibadat dalam bentuk demikian. Selagi kau beribadat, angkat takbir, tak tenggelam ingatan dalam, tak tenggelam hati dalam menyati Allah, tak tenggelam dalam menyati Allah, tak tenggelam seluruh zauq dan perasaan kau dalam keasyikan bersama dengan Allah, no comment. Benda ni tak boleh cerita lagi. Menandakan barang ni mudah dalam keadaan ditembus dengan penyakit riak, takabur, ujub dan sum'ah lagi tuan-tuan. Matikan dulu daripada segala yang selain daripada Allah. Hiduplah batin ini beserta Allah. Tu ayat majaz tu. Jangan cakap, jangan cerita-cerita, jangan buka-buka cerita begitu pada tempat. Bukan, jangan salah cakap benda ni pada tak tempat yang tak. Matikan dulu diri kamu barang yang selain daripada Allah, maka hiduplah kamu dan tenggelam dalam kamu di dalam hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, matikan dulu. Nak ke mana? Kan selalu aku pelik manusia bahawa sesungguh dia tahu alam dibinasa, maka dia mengambil lagi kekal. Apa lagi? Tak pernah tengok ke bahawa manusia yang gagah di dunia ni pernah diselitkan di bawah liang lahat dan pernah ditutup dengan papan daka dan dia hancur di mamah di tanah? Kau kuat pasal apa? Pasal ada 2 benda. Yang pertama ada haulah dan quwah daripada Allah.
Ini barang kalau tak ada dia. Sebab apa kau jadi kuat? Sebab hal keadaan di bawah jolokkan tajalli bagi kudrat dan iradat daripada Allah, haulah dan quwah daripada Allah. Allah tarik yang dua, yang satu dia makan roh tabi'i, yang ni nyawa, satu lagi dia makan roh. Roh hal hakiki yang katakan akal dan juga latifatul daripada latifatul rabbaniyah. Kalau seandainya Allah tarik roh dan nyawa ni tuan-tuan, tarik daripada, orang kuat akan jadi lemah. Orang cantik akan reput di mamah di urat dalam keadaan. Tuan-tuan dah menyaksikan, kita dah menyaksikan. Kita dah nampak semuanya dalam keadaan binasa. Kenapa hati tak boleh akur lagi dalam keadaan nak meletakkan baqa'nya Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau contoh yang lain, kita tengok benda tu dia berlaku pada diri kita. Kenapa kita dah tinggal maksiat? Maksiat tak buat lagi dah. Contohlah. Kalau yang belum lagi tinggal maksiat tu dah, moga Allah beri taufik dan hidayat bagi dia. Bila takdir kata di antara kita orang, ada manusia orang tua-tua dah lama tak buat maksiat. Tak ada. Dia nak main mata pun, main mata kat rumah orang kahwin pun tak boleh. Pasal mata dia tak nampak, lauk tak nampak. Nak main mata dengan perempuan. Dulu muda-muda boleh lah sambil suap nasi mata tengok perempuan dah weh. Oh, sedap. Kadang-kadang tersuap kat telinga. Pasal kadang-kadang tersuap kat hidung. Ya, masa kau sihat. Dah tengok benda tu makin lama makin binasa. Dah tua. Mana ya nak kata buat maksiat main mandang-mandang perempuan. Mata depan pun tak nampak. Nak ada kekuatan. Tak ada lagi dah. Tubuh dah hajus, dah lemah. Kenapa lagi hal keadaan orang tua-tua kita di antara kebanyakan manusia? Sepatut benda ni dia benda yang mudid, yang dia berlawanan. Andainya manusia itu kalau seandainya betul keikhlasan dia meninggalkan maksiat, nescaya terkuatlah pintu malakut ketuhanan di mana dia akan mengecap kemanisan dalam tenggelam dalam ingatan terhadap Allah. Maksiat dah lama tinggal, kemanisan bertuhan belum dapat lagi tuan-tuan. Ni mesti ada something trouble, mesti ada benda yang nak dikena betulkan. Betulkan daripada dalam. Ibadat bukan di antara kekuatan dan keinginan kau, dia pilihan mutlak yang datang daripada Allah. Ra'ikan. Allah habiskan ayat tu lebih. Maka disucikan dia dengan hal keadaan dengan air yang zahir. Sucikan. Kemudian hal keadaan padahal tidak menyucikan dia akan hatinya riak dan takabur. Semayang kami rajin, tapi hati masih kotor. Hubbul syuhrah, gilakan kemasyhuran. Gila kemasyhuran. Hubbur jah, gila kemegahan. Kau pernah tengok orang lelaki kalau pakai baju seluar lepas tu pusing, pakai baju pakai seluar lepas tu pusing-pusing depan cermin? Ada? Tak ada. Yang jenis kaum sebelah lagi tu, dia kalau pakai baju, pakai kain, pakai tudung, dia mesti pusing 7-8 kali depan cermin. Kerana dia memandang daripada jauh. Apa pandang orang terhadap pakaian aku? Apa pandang orang terhadap makeup aku? Apa orang yang gila lagi hubbul jah, hubbul syuhrah, gilakan lagi kemasyhuran, menarik lagi perhatian orang kepada diri dia. Ini semua pakaian dari neraka ni lah baik. Dia buat ceramah, dia mengajar dalam keadaan tidak ada keikhlasan, dia menyusun dengan kata-kata yang tertentu nak menarik perhatian, hubbul syuhrah, supaya dalam keadaan termasyhur nama dia, hubbul jah, mutamaga hal keadaan menggilakan pada kemegahan dan juga dan sebagainya. Ini penyakit batin lebay. Penyakit batin ni tak ada orang yang boleh ubat melainkan mujahadah. Aku dah tanya tok batin pun tak boleh ubat. Aku dah sebelah jiran dengan tok batin. Tok batin pun sakit batin lebay. Nak berubat macam ni, nampak dia warak je, tua je dia. Rupanya gila jawatan dia tu, hubbur riasa, gila jawatan. Nampak relax je. Kalau jin bersin tombang tu lebay. Tapi apa dia buat, dia minta orang puji. Hubbul syuhrah, hubbul jah, gilakan kemegahan. Ini penyakit selagi hub ni tak habis tuan-tuan. Hubbul jah, gila kemegahan. Hubbul syuhrah, gila kemasyhuran. Hubbul riasa, gila nak jadi ketua. Hubbul dunia, walaupun dah tua, dah tak banyak pakai duit, tapi hati sentiasa bertahtakan kepada duit dan ringgit. Bahkan ada kalanya dia tolaknya Allah daripada hati dia. Dia masukkan ingatan dan harta dunia di dalam hati dia tuan-tuan. Dahsyat orang hubud dunia ni, sampai dia semayang, dia masuk dalam upacara ibadat kepada Allah, mulut dia memuji akan nama Allah,
Tuhan yang bernama harta itu masih lagi bertahta di hati mereka. Sedangkan ketika ibadat, Allah walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, Tuhan sedang menilik hati dia pada ketika itu. Tak segan ke lebay? Allah menilik hati kita tengah sembahyang, hal keadaan di situlah tempat antara hubungan kita dengan Allah. Tiba-tiba hati kita berlaku curang dengan Allah. Kita ingat pada yang lain, berkawan dengan yang lain, bermesra dengan ingatan yang lain. Padahal ibadat itu tarikan daripada Allah. Bila Allah jengah tingkap hati kita, rupanya kita berlaku khianat, bermain kayu tiga dengan cinta dan kasih sayang daripada Allah, tuan-tuan. Okey. Perlahan dulu baik. Kayu. Maka sucikan, padahal keadaan kamu tidak sucikan pada hati kamu. Mula-mula hati itu, tuan-tuan, dia asalnya bersih. Bila dia melakukan akan maksiat, maka berlakulah titik hitam. Bila dia berlaku lagi pada di antara kerja yang syirik, lagi dia berkarat. Bila dia melakukan perkara-perkara yang lalai, lagi dia kelabu. Bila lakukan perkara-perkara yang lara dan perkara yang bid'ah, lagi dia berkarat. Bila hati ini dalam keadaan berkarat, dia duduk dalam majlis ibadat berapa lama pun, sekali selagi tak dicucikan akan karat ini, maka terhijab dia daripada menerima pantulan cahaya daripada Allah. Sebab itu kadang-kadangnya bila orang yang tak bertabat, bila takdir kata dia rajin, dia mula dia rajin sembahyang, dia banyak sembahyang tanpa daripada taubat. Bila cahaya Allah nak masuk ke dalam hati dia, tiba-tiba karat maksiat masih belum lagi ditaubatkan lagi, tuan-tuan. Sebab itu kalimah yang paling malas dilakukan oleh manusia, dan inilah kalimah yang paling dibenci oleh syaitan. Astaghfirullahalazim. Kalimah ni syaitan cukup benci. Ya, astagfirullah. 2 minggu lepas saya kata masukkan 10 istighfar setiap malam, 10 istighfar berserta dengan tafakur, berserta dengan hati dalam setiap malam buat. Ni untuk orang tua-tua ni, yang tua-tua bayi-bayi saya yang sama-sama ala Jepun, yang Jepun lari sampai tertinggal selipar. Apa dia? Saya kata itu, ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu Engkau ni Tuhan, Engkau lah Tuhan yang maha melihat. Aku tahu Engkau lah Tuhan yang maha melihat. Engkau lah yang beri aku nikmat, ya Allah. Aku ambil nikmat Engkau, lalu aku belikan pakaian yang tak menutup aurat. Aku ambil nikmat Engkau, lalu aku tak belikan tudung, ya Allah. Aku gunakan nikmat Engkau, aku mengayap atas muka bumi Engkau, di bawah pandang Kau, ya Allah. Aku durhaka kepada Engkau, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gitu kak, faham kak? Bukan pergi Mekah cium Hajarul Aswad, cok, kemudian kepala tak boleh keluar, suruh Arab tarik, keluar balik. Bukan gitu dia kan. 2 titisan yang boleh memadamkan api neraka peruntukan untuk dia. Darah yang pertama, titisan darah orang yang mati syahid. Yang kedua, titisan air mata yang mengalir dengan sebab mengenangkan dosa. Bukan dia mengenangkan dengan sebab daripada dosa dia mengenangkan dosa hasil daripada perbuatan dia, mengundang bagi murka Allah. Bila Allah murka kepada manusia, tuan-tuan, bukan seperti mana yang dipaham oleh orang-orang. Allah kalau murkakan kepada manusia, yang pertama, di mana tidak diberikan layanan, dipilihkan di antara jasad mereka untuk melakukan ibadat, sama ada yang wajib ataupun sunat. Bila Allah tambah lagi murka manusia, hati dia Allah tak nak berhadap, walaupun dia duduk dalam sembahyang, ingatan dia akan terlepas daripada Allah. Hoi, ini cara Tuhan murka baik. Waktu bila dia lakukan dosa besar, nescaya dia tak akan terhijab daripada amalan yang wajib. Bila dia banyak melakukan perkara yang makruh, dia akan terhalang daripada perkara-perkara yang sunnah. Bila dia banyak tulul amal panjang yang cita-cita, yang ini angan-angan, maka terhijab dia dalam kerajinan nak melakukan ibadat. Ini cara dia. Bila dah kotor-kotor istighfar, astagfirullahalazim. Melayu, engkau jangan baca istighfar panjang-panjang lah. Kau baca yang pendek-pendek je. Melayu, saya Bangla mau cakap sembah Melayu, faham betul-betul. Melayu, jangan baca lah, jangan baca istighfar panjang-panjang, karut lah, karut. Baca yang pendek-pendek, yang kontok-kontok dia. Astaghfirullah, astaghfirullah, ku minta ampun, ya Allah, minta ampun, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Sedap. Masa kita baca itu kita faham dan kita boleh hayati. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul
qayyum wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha hidup lagi Maha berdiri, dan aku bertaubat kepadanya. Tu macam panjang mana kau boleh khusyuk kalau baik. Hei, tak payah action lah, ambil pendek-pendek je lah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Penat cakap orang putih pula, I'm sorry ya Allah, I'm sorry ya Allah, I'm sorry ya Allah. Kalau I'm sorry itu lebih hal keadaan mengetuk hati kau ke arah penyesalan, gunakanlah apa bahasa yang kau nak pakai. Cakap Melayu ke, Jawa ke, Bugis ke, Banjar ke. Janji kalimah yang kau lepas itu memecahkan hati kau, melahirkan cahaya penyesalan. Sebab dosa yang telah kita lakukan menghijabkan batin kita daripada merasakan kenikmatan bertuhankan kepada Allah. Itu sebenarnya bukan cerita bukan. Sampai sekarang benda ni tak dapat lagi. Di mana kebesaran Allah, keagungan Allah? Tak ada. Sekadar apa? Allahu Akbar. Allah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung dan kepujian baginya. Kadar mana agungnya Tuhan dalam hati dia? Kau nak tengok agungnya keagungan Allah ada dalam cita rasa hati kau. Masa kau rakaat tu, rasakan betul di antara tazallul, hina betul-betul. Zahirkan hamba kau adalah hamba dengan perasaan hina. Kalau betul kau ikhlas mengaku diri kau hamba dan kehinaan kau, tetap akan mendapat tajalli rububiyah ketuhanan, di mana jiwa kau akan merasakan dalam segeraknya kau, setiap gerak kau, betapa azim agungnya Tuhan pada pandangan mata batin kau. Allah, pelan-pelan. Buang. Yang menyucikan hati itu betul, buang. Ya. Badan dah okey, kuat ibadat. Hati pula busuk. Badan dah okey, ibadat dah okey, puasa pun boleh. Dah rajin bersedekah, hati pula busuk. Asap dengki, cemburu. Tak habis-habis lagi dah. Dia pintu dia. Nak bersihkan dalam ni dah, dalam ni. Apa salah anak jiran dapat 5A, pergi sebelah bawakan hadiah, ucapkan tahniah. Anak kau dapat 5A, tahniah lah, tahniah. Kan sama berjiran. Ni cakap kat orang, anak dia 5A, tiru tu, meniru. Janganlah begitu. Buka, open. Kita satu kapal yang berlayar dalam pelayaran di dunia ini nak menuju kepada pulau akhirat. Jangan ada apa-apa skenter dalam bentuk bacaan tu. Cantik, putuskan hubungan di kalangan manusia dalam segi-segi penyakit yang kotor-kotor. Bermuamalah. Allah menyatakan, andainya kau nak aku panjangkan akan umur kamu, maka hal keadaan perbanyakkan, perbaiki silaturrahim kamu, kata Allah. Okey dah, baik. Dah sampai ke mana? Tercengang aku bagi orang yang mengetahui ia bahawa Allah Ta'ala itu amat melihat kepadanya, betapa ia durhaka akan dia. Itu kasih aku sejam 2 minggu lagi. Apa dia? Dia nak bahas cerita apa dia? Orang yang mengetahui Allah Ta'ala itu melihat, tapi maka masih lagi durhakakan dia. Ni nak jauh dalam bab muraqabah. Muraqabah artinya di mana saja kita berada, mengasakan di bawah tilik Tuhan, mengasakan di bawah tilik basar Tuhan. Apa di muraqabah? Mengasakan diri sedang diintai oleh Allah. Apa peranan muraqabah? Dia adalah asas sifat malu dan asas bagi takwa. Apa dikatakan muraqabah? Permulaan mukadimah berpindahnya amalan zahir kepada amalan batin. Apa di muraqabah? Muraqabah mengawal perjalanan di dalam batin, zahir dan batin ini, hal keadaan di bawah terus, dia bawah tilik basar Tuhan, dan juga di bawah terus hal keadaan di bawah sama ketuhanan. Okey, faham betul-betul. Ini bab muraqabah, minggu insya-Allah 2 minggu akan datang kita akan bahas. Ya, kalau andainya dalam i'tiqad kita tak putus yang Allah tu sentiasa melihat, maka aman, kehidupan ni aman. Tapi bila terlupa yang Allah ni Maha melihat, dia akan timbul masalah. Berpunca kerosakan dia bila tauhid ni terlepas saja daripada i'tiqad, orang alim pun boleh buat kesilapan. Bila tauhid terlepas daripada i'tiqad, orang alim pun boleh buat maksiat. Bila tauhid ni hal keadaan terlepas pada i'tiqad,
Orang yang betapa ilmunya tinggi pun kalau terlepas dalam bab urusan tauhid dan muraqabah ini, nescaya mereka juga melakukan maksiat yang zahir dan batin di bawah tilik Allah Ta'ala. InsyaAllah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa habibina wa syafi'ina wa zakrina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana. Wa innaka ta'lamu kha'inatan a'yunin wa ma tukhfi as-sudur ya hannan ya mannan qawi lana liman. Allahumma ya hilal alamin ya mujib as-sa'ilil hamdana minka rasyada wa sadada wa yaqina rabbana jammil lana bil 'ilmin wahdina dunya wa dina. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم ارحم أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم سلم أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Let's raise our hands.